Soalan pertama untuk panelis kita. Yang pertama iaitu Ustaz Maulana Ihsan bin Abu Bakar. Ustaz, kita telah pun melalui 17, 15, 16 dan sekarang ni malam 17 Syakban dan bersama dengan 1444 Hijrah, di mana kita solat maghrib, berdoa dan berzikir. Jadi yang menimbulkan persoalan, Ustaz, apakah dibenarkan berdoa beramai-ramai selepas solat berjemaah? Sebab ada yang kata pada zaman Nabi, Nabi tak buat pun demikian. Jadi tempat dan masa saya persilakan, fatafadhal masykurah. Soalan pertama untuk panelis kita. Yang pertama iaitu Ustaz Maulana Ihsan bin Abu Bakar. Ustaz, kita telah pun melalui 17, 15, 16 dan sekarang ni malam 17 Syakban dan bersama dengan 1444 Hijrah, di mana kita solat maghrib, berdoa dan berzikir. Jadi yang menimbulkan persoalan, Ustaz, apakah dibenarkan berdoa beramai-ramai selepas solat berjemaah? Sebab ada yang kata pada zaman Nabi, Nabi tak buat pun demikian. Jadi tempat dan masa saya persilakan, fatafadhal masykurah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أما بعد. Yang saya muliakan Al-Ustaz Tuan Dr. Aiman Akiti dan juga Ustaz Engku Fazil, moderator kita Ustaz Sufian, kemudian Tuan Pengurusi Masjid, barisan-barisan AJK Masjid, pihak-pihak penganjur, para ulama, asatizah, datuk-datuk, datin-datin, hadirin-hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi soalan dia tadi berbunyi, apakah zikir beramai-ramai selepas solat itu dibuat oleh Rasulullah SAW? Berdoa. Dan berdoa. Saya hanya boleh jawab kalau saya hidup di zaman Nabi itu je. Jadi saya dah 1400 tahun jauh daripada zaman ni, macam mana saya nak jawab? Betul? So bila kita dapati ada orang kata Nabi tak buat, orang yang kata Nabi tak buat tu, dia ada ke masa zaman Nabi? Saya tak nak bahas hujah ilmiah di sini sebab kita orang awam. Kita bahas hujah iqna'i, hujah Khattabi cukup, biar faham. Hujah ilmiah nanti tuan-tuan tak faham. Itu untuk para ulama. Orang yang dia kata Nabi tak buat, tak berdoa beramai-ramai, tak berzikir beramai-ramai, dia ada ke zaman Nabi? Macam mana dia tahu Nabi tak buat? Macam mana dia tahu Nabi tak buat? Ada di sini yang tak setuju, kata Nabi tak buat. Macam mana dia tahu Nabi tak buat? Dia ada ke zaman Nabi? Jadi untuk kita mengetahui sama ada Nabi tak buat ke Nabi buat, macam mana kita nak tahu? Kita 1400 tahun dah, jauh Nabi dah tinggalkan kita 1400 tahun lebih. Macam mana kita nak tahu? Melalui siapa? So kita ada dua sumber di sini, iaitu Al-Quran dan hadis. Itu yang utama. Kemudian kita ada ijma' ulama dan qiyas. Orang yang mengatakan Nabi tak zikir beramai-ramai dan tak doa beramai lepas sembahyang, dia berdalilkan dengan Quran ke? Atau dia berdalil dengan hadis? Secara sarah, secara jelas, ada ke? Patutnya kita minta dalil dengan dia.
Kita minta dalil dengan dia. Mana ayat Quran yang mengatakan yang Nabi tak berzikir, ataupun Allah melarang berzikir ramai-ramai lepas solat, atau hadis Nabi yang melarang berzikir ramai-ramai, atau hadis sahabat, hadis mauquf yang mengatakan Nabi melarang kami berzikir ramai-ramai. Ada? Ada? Ada ke? Tuan-tuan boleh tolong minta dekat dia, boleh? Minta dalil, kami nak tahu dalil mana dia, dalil yang sorah yang kata Nabi tak buat. Cukup jawapan dia? Tak cukup. Jadi apabila perkara itu tak jelas, maksudnya nak kata Nabi buat pun, nanti dia tanya balik, mana dalil kata Nabi buat? Mana dalil kata Nabi buat? Dia pun tanya kita lah. Kita tanya dia balik kan, mana kata dalil Nabi tak buat? Jadi sama ada Nabi buat ke atau Nabi tak buat tu, masing-masing kena ada dalil. Sebab apa yang kita lakukan ni mestilah ada sandaran dia. Kita pun tak boleh buat sesuka hati. Kita tak boleh membuat satu perkara dalam Islam yang tidak ada asasnya, tak ada sandarannya kepada Quran dan hadis. Jadi sekarang ni yang berlaku, contoh kita ambil tu lah di Negeri Sembilan. Jadi yang diamalkan di Negeri Sembilan selama ni itu di atas arahan siapa? Berzikir beramai-ramai di Negeri Sembilan atau di negeri lain lah, di Malaysia ni khususnya, atas arahan siapa? Imam suka-suka buat. Imam suka-suka buat. Imam reka-reka sendiri. Siapa yang melantik imam tu? Siapa yang memantau imam tu, dia boleh wirid tak boleh wirid? Siapa? Seperti yang sahabat saya Dr. Taiman kata tadi, kita ada mufti. Kita ada mufti. Selama ni mufti tak tahu. Mufti yang dilantik oleh yang di Pertuan Negeri Sembilan tak tahu pun yang Nabi buat ke tak buat. Dia main bantai je. Ataupun suka tingkaulah imam, kau nak buat apa, kau tak nak buat pun tak buat. Apa guna mufti? Tuan-tuan duduk Negeri Sembilan, tuan-tuan pakai fatwa Negeri Sembilan ke pakai fatwa Perlis? Tuan-tuan pakai duduk negara mana? Negeri mana? Saya tak kata tuan-tuan lah, maksudnya kalau lah orang tu mempertikaikan tapi dia duduk di Negeri Sembilan. Tuan-tuan soalan daripada Negeri Sembilan ke? Tak tahu lah, mungkin orang Perlis hijrah Negeri Sembilan, mungkin juga dia kahwin dengan orang Perlis mungkin. Minta maaf lah kalau ada orang Perlis ni. Betul lah, Perlis tak bagi kena pucat. Jadi tuan-tuan ada mufti dilantik oleh yang di Pertua Negeri Sembilan. Dan yang di Pertua ataupun sultan atau raja, besok dia akan bertanggungjawab di hadapan Allah di padang mahsyar. Allah akan tanya. Jadi adakah dia akan sesuka hati melantik mufti sebagai wakil dia untuk mengeluarkan fatwa, yang mana mufti itu pun dia pun tak kisahlah kau lah, yang penting kau kawan aku, kerana kau jadilah mufti, kau ada ilmu tak ada ilmu aku lantik je. Macam tu ke? Jadi orang yang mempersoalkan tu secara tak langsung dia telah memperlekehkan mufti tu. Apa mufti tak tahu pun dia wirid beramai-ramai berlaku di negeri dia, tak tahu. Yang di Pertua Negeri Sembilan tak tahu berlaku wirid beramai-ramai, dia biar aja. Yang mana dia tahu besok dia akan berdiri depan Allah, dia akan jawab. Kita orang awam, kita ikut fatwa kata boleh, kita buat. Nak minta dalil. So maknanya kita tak yakinlah dengan mufti itu punya fatwa. Mufti itu bagi fatwa ikut nafsu dia lah, tak ikut dalil. Kita nak juga tahu dalil. Wajib ke kita tahu dalil? Pergilah minta dekat mufti tu, tuan mufti mana dalil? Ada yang berani pergi minta? Boleh? Cukup jawapan macam tu? Sebenarnya jawapan macam tu cukup dah untuk orang-orang yang macam ni, cukup dah. Nak pertikaikan orang zikir ramai-ramai, tanya Nabi tak buat. Kau hidup ke zaman Nabi? Kau nampak ke Nabi tak buat? Bagi satu dalil Nabi tak buat. Ulama kita fatwakan semua ada dalil. Apa yang ulama kita buat semua ada dalil.
Sama ada dalil itu qat'i atau zanni sahaja. Ini saya mula pakai istilah, boleh ya. Tadi dalil iqna'in, yang kita pindah pula kepada dalil yang ilmiah sikit lah. Segala amalan yang kita lakukan dalam Islam mesti berdasarkan dalil. Dan dalil ni dia ada Quran, hadis, ijma' qiyas di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Quran dan hadis ada yang dalilnya qat'i, ada yang zanni. Qat'i itu maksudnya jelas, pasti. Kita baca pun kita tahu, tak payah nak bahas-bahas lagi. Dan ada sebahagian dalil yang bersifat zanni, iaitu dia berkemungkinan. Berkemungkinan ini dan berkemungkinan itu. Apabila ada dalil yang zanni, maka di situ dia membuka ruang kepada ulama untuk berijtihad. Ulama mujtahid. Bukan orang awam. Orang awam tak boleh campur tangan langsung, haram. Kalau tak layak untuk berijtihad, jangan tanya dalil tu dalil ni. Jadi ulama akan berijtihad. Akhirnya setelah berijtihad, ada sebagian ulama melakukan zikir berjemaah ramai-ramai dan ada yang tak buat. Mazhab Hanafi ada ke zikir ramai-ramai lepas sembahyang? Tuan-tuan pernah pergi sembahyang masjid India, masjid Pakistan, atau pergi negara India, negara yang bermazhab Hanafi dan mazhab lain lah. Dia orang wirid tak? Okey, sebahagian tak wirid lah. Ada tak dia orang marah orang yang wirid? Mazhab Hanafi yang memfatwakan tak wirid kecuali lepas asar dan lepas subuh dia ada sikit wirid, itu pun sirri. Solat lain ni tak wirid. Tapi yang datang Malaysia janganlah, sebab dia datang Malaysia dia mungkin terpengaruh atau bini dia Syafi'i, itu tak tahulah kan. Tapi memang ada mazhab lain memang tak wirid. Tapi ijtihad dia, ijtihad mazhab dia. Tapi dia tak kata pun apa mazhab Syafi'i ni wirid ramai-ramai tak betul, sesat, tak ada dalil. Tak ada pun. Tiba-tiba muncul satu golongan sekarang ni, dia pertikaikan pula semua orang punya perbuatan. Semua tak betul. Minta dalil, yang minta tu pula orang awam. Mudah je. Kita suruh dia pergi pejabat mufti, duduk depan mufti, wahai mufti, tak boleh, Nabi tak buat zikir berjemaah. Keluarkan fatwa sekarang ni, batalkan. Tidak, aku pecat kau. Kau siapa? Aku orang awam. Boleh. Jadi ada dalam kitab-kitab banyaklah ulama-ulama apa ni beristimbatkan daripada beberapa dalil yang menunjukkan ada dalil, ada sandaran. Tuan-tuan nak tahu ke? Ke tuan-tuan percaya dah 100% dengan mufti? Kalau tak percaya, saya baca. Kau percayalah. Yang dengar ni ada 3 golongan. Saya tak tuduhlah siapa-siapa, tapi ada 3. Satu yang dia dah firm, dia takkan berganjak lah, InsyaAllah lah. Yang kedua, yang tadi itulah yang bersoalkan, mana dalil kata Nabi tak buat, kata doa beramai-ramai, zikir. Dia pun dapat tahu daripada YouTube je pun. Itu satu golongan, memang anti lah. Satu lagi golongan dia taradud, dia macam mana, dia goyang, dia goyang. Jadi kalau tuan-tuan yang goyang tu, kalau nakkan dalil, bolehlah saya baca di sini ada beberapa dalil ulama apa ni istimbatkan daripada dalil tersebut bahawa memang berlaku zikir beramai-ramai di zaman Nabi. Dan yang firm pun, sebab kita ni manusia ni bersifat hudus, berubah-ubah. Hari ni dia firm, besok dia kahwin dengan isteri pelis, habis goyang. Bolehlah bagi 1-2 dalil lah kalau nak tahu dalil. Sebab kalau saya baca dalil seolah-olah saya menghina mufti, seolah mufti punya fatwa tu macam tak laku, orang tak percaya. Orang lebih percaya pada saya baca dalil. Lebih baik saya jadi mufti Negeri Sembilan. Betul. Jadi apa yang mufti dah fatwakan, wajib tuan-tuan ikut. Kalau tidak, jangan duduk Negeri Sembilan. Dan baru beli rumah kat Somban. Alhamdulillah. Apa mufti fatwakan, ikut. Itu disiplin fatwa. Jangan ambil fatwa daripada negeri lain. Kalau tak, pergi duduk sana. Masalah masyarakat dia goyang sebab apa? Munculnya ni handphone ni. Semua jadi tengok YouTube, Facebook, Instagram, apa segala macam. Macam Ustaz Taiman kata dia apa? Gambar dan surah bukan sumber.
Tapi itu juga dia ikut sebab apa? Follower dan like puluh ribu. Follower dan like puluh ribu. Sebab tu dia. Jadi tuan-tuan, orang Negeri Sembilan duduk di Negeri Sembilan ikut fatwa Mufti Negeri Sembilan. Tak payah tanya dalil lah. Kecuali akidah. Akidah memang kena tahu dalil, tak boleh taklid. Nanti insya-Allah ada soalan seterusnya tentang akidah, kita boleh bagi dalil. Bagi saya masalah fiqh ni tak payah tahu dalil. Tuan-tuan ikut insya-Allah. Kalau salah mufti tu, dia yang masuk neraka. Kalau dia salah bagi fatwa, dia masuk neraka. Tuan-tuan jangan risau. So, tuan-tuan yakin tak yakin? Cukup jawapan macam tu. Bukan dalam masalah doa ni saja, semua masalah. Semua masalah furu' yang telah difatwakan ni, saya ada buku ni 7 negeri punya fatwa. Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah. Dah saya khatam 2-3 surau dah ngajar kitab ni. Jadi sebenarnya masalah dia masyarakat tak tahu mana nak rujuk, itu aja. Terpengaruh sangat dengan handphone, dengan YouTube, dengan Facebook. Tuan-tuan duduk Negeri Sembilan ikut fatwa Negeri Sembilan, duduk Selangor ikut fatwa Mufti Selangor. Jangan ambil fatwa tempat lain. Fatwa luar-luar pun tak boleh. Ikut kita, apa ni Allah Ta'ala kata firman dalam Quran, ati Allah wa ati Rasul wa ulul amri minkum. Ta'an Allah, ta'an Rasul, ta'an ulul amri. Siapa ulul amri? Minkum, bukan min ghairikum. Minkum di kalangan kamu. So ulul amri dalam pemerintahan tu yang dipertua Negeri Sembilan, Menteri Besar Negeri Sembilan, bahagian agama ulul amri dia mufti serta ahli jawatan kuasa. Taat, Allah suruh. Allah tak kata min baladil ukhra, tak kata minkum. Ulul amri minkum. Ulul amri di kalangan kamu. Taat. InsyaAllah. Cukup ke Ustaz? Saya buat fiqh tak pakai Ustaz Engku sepertinya soalan fiqh ni. Akidah insya-Allah lagi. Tunggu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.